belajar. Mak ayah kita. Setiap pada kita, kita ada mak ayah. Kita ada mak ayah. Setiap pada kita ni, kita ada mak ayah yang kita boleh pelajari kehidupan daripada mak ayah kita. Yang kita tengok mak ayah kita tengok sifat akhlak mak ayah. Masa tu saya masuk sekolah teknik Johor Bahru. Banyak orang yang saya kenal dalam hidup saya, yang kami menangis bersama, kami berdakwah bersama, berkasih sayang, membantu orang lain, berkhidmat untuk orang lain. Saya doa dengan Allah lepas SPM, sejauh sampai Johor Bahru daripada Pumi. Saya doa, ya Allah, saya nak pergi mana, ya Allah, saya nak pergi mana, saya doa. Jadi saya tengok kawan-kawan masuk pergi sana, matrikulasi. Kawan saya masuk universiti sekian. Saya tak dapat mana-mana, satu pun tak dapat. Nak kata teruk belajar tak, tapi rezeki saya satu surat pun tak sampai. Kita pula orang kampung, tak pandai sangat surat-surat, tak pandai jumpa YB, tak pandai jumpa menteri, tak pandai jumpa sesiapa. Minta, ya Allah bagilah. Tiba-tiba masuk apa, dapat form 6. Form 6 tu pergi Jabatan Pendidikan. Susah payah, kena marah, dapat form 6 dan sebagainya. Form 6 pun minta. Sebenarnya form 6 memang wajib dapat je. Untuk orang siapa-siapa mesti dapat surat form 6 paling kurang tingkatan 6. Saya tak dapat. Saya pula susah, keluarga susah, nangis. Mak saya selalu peluk saya daripada kecil. Bik, mak mu tak tahu kenapa ya, apa yang kau minta, sian kau. Banyak benda kau, mak saya cakap, maaf mak saya cakap, kau ni pandai. Tak tahulah mak saya je nampak. Kau belajar bagus, rajin, semua okey. Tapi kawan-kawan kau dapat pergi sana sini, kau tak dapat. Sebab apa ya nak? Kesian kau. Salah mak je kau nak Mak ni orang kampung, tak pandai, tak kerti nak tolong kau buat apa yang patut. Isi borang pun mak tak pandai. Mak saya cakap kat saya. Jadi masa saya terus pergi, saya ringkaskan, saya pergi, alhamdulillah dapat cemerlang, dapat keputusan bagus, baik. Masa tu saya pergi Pakistan. Dan saya nak cerita berdakwah kat India, Pakistan. Bila sampai kat sana, saya tanya kat seorang nama Prof. Hani Muhammad Tahir. Tadi Cikgu Muhammad Noor yang banyak bimbing saya, Cikgu Suhaimi, Cikgu Muhammad Tahir. Tiba-tiba saya jumpa siapa? Prof. Hani Muhammad Tahir. Dah meninggal lah, Haji Hanim. Haji Hanim ni dia sama share partner Datuk Fadilah Kamsah. Jadi masa tu Datuk Fadilah Kamsah, saya tanya dia, cikgu, pakcik, saya panggil dia pakcik. Saya tidur tak ada alas tidur. Dia tengok saya tidur atas guni je, susah. Dia nampak saya, dia nangis. Derek Liu, dia tengok saya, dia menangis. Bayangkan bawah batu, kami tidur alas, ambil ala-ala guni-guni je, tidur atas guni je. Alas tu alas sikit kotor, belakang pun sakit pinggang, tercucuk batu. Tiba-tiba dia nampak saya, dia kesian. Dia bagi saya satu sleeping bag. Dia belanja saya malam tu. Masa tu 2 pagi sejuk. Suhu berapa darjah Celsius, sejuk dalam kemah. Dia kata, Ebit, mari sini pergi. Dia tak kenal saya, baru berkenalan. Mari sini nak. Dia bagi saya duit, dia suruh beli sleeping bag. Saya pun pergi beli sleeping bag. Masa saya pergi beli sleeping bag, alas tidur kat musim sejuk, dalam dia berbulu-bulu. Tebal bulu dia. Tahu kalau musim sejuk tu, sleeping bag dalam dia berbulu tebal. Jadi saya pun pergi nak beli. Masa saya nak beli sleeping bag tu, saya duit tak ada, baik saya guna untuk makan. Sekali pakcik tu suruh beli yang tebal sekali. Dia kata beli yang tebal sekali. Prof. Hani baik, dia dah tak ada dah, meninggal dunia. Dia kata, pakcik beli yang tebal sekali. Pakcik ajar ni kata ambil yang tebal sekali. Dia bagi saya alas tidur tu. Saya pun simpan alas tidur tu sampai sekarang. Saya rasa sangat terhutang budi. Saya call abang saya kata, Ebit, kau dapat okey ni kan, kau dapat cemerlang ni, 3 prinsipal A ni 3 prinsipal A, 1 prinsipal B, yang gitulah masa saya STPM. Dia kata, ni kau dapat cemerlang ni, bagus keputusan kau ni, kau minta lah apa-apa pun, orang susah, abang cadang kau ambil cikgu semua sekali. Abang saya Abdul Rahman Liu, dia kata ambil cikgu semua sekali. Jadi saya suruh ambil cikgu, senang susah kan, senang dapat kerja. Nanti saya pun suka bercakap, ambil jadi cikgu lah. Saya kata, boleh tak kalau yang pertama tu saya nak minta kos lain, saya minta kat UPM, kos lain. Sebenarnya hati saya nak universiti lain, tiba saya dapat UPM, tapi pilihan pertama saya UPM. Saya masuk UPM. Jadi tahu tak apa saya rasa? Kalau banyak perjalanan dalam hidup ini, apa yang kita minta lain, Allah beri lain. Sampai saya pergi interview nak jadi cikgu ni, saya rasa macam semua setiap kali keluar DPLI ke KPLI ke, daripada saya belajar, hari-hari saya minta. Semua interview saya minta. Hampir semua tempat saya interview, hampir semua tempat saya tak dapat. Hampir semua tempat saya interview tak pernah lulus, tak pernah dapat. Ada tempat saya interview saya kena marah, kena halau.
Dia nampak saya selekeh, dia marah saya. Saya tulis tangan kiri, dia marah saya. Tapi tahu tak apa dia, banyak perjalanan dalam hidup saya minta lain, Allah beri lain. Tapi saya tahu satu saja, rupanya ada satu doa yang Allah kabulkan daripada saya kecil. Saya selalu doa, ya Allah, hantarlah saya kat mana saja orang-orang yang gunakan saya seperti mana dulu saya tersalah jalan, saya lalai, saya susah, ada orang sayang bimbing saya. Kau hantarlah saya ke mana saja untuk sayang dan bimbing seramai orang dalam dunia. Jadi saya doa, ya Allah, saya bukan sesiapa, tapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kerana saya dapat banyak belajar untuk dekat pada Engkau, dapat bantu orang lain, sayang orang lain. Beri saya dapat jumpa dengan seramai mungkin orang dalam dunia untuk saya bantu, saya sayang, untuk saya bimbing. Gunakan saya. Jadi rupa-rupanya Allah tak beri apa yang kita minta sebab Dia nak beri sesuatu yang lain dalam hidup kita. Dia tahan sesuatu sebab Dia nak beri sesuatu yang lebih baik. Sebab tu dalam hidup tuan-puan yang sangat saya sayangi, kita kena yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala ni, Tuhan ni, Dia Maha Berkuasa. Dia berikan kebahagiaan pada siapa Dia nak, dan Dia tahan daripada siapa Dia nak tahan. Kesedihan tu bukan mutlak, bukan sedih benar-benar sedih sampai kita tak, atau susah memanyang, tak. Allah beri sesuatu kerana kasih sayang Dia. Dia tahan sesuatu kerana kasih sayang Dia. Jadi kita kena belajar melihat di sebalik segala ujian, musibah ini ada kasih sayang Allah SWT. Dia selalu sebut pada mana-mana orang saya jumpa. Dia cakap dia sedih. Saya jumpa adik saya, pernah tak ada satu video, adik tu buta kan. Dia kata, Ustaz, kenapa saya buta? Saya jumpa adik tu berumur berapa belas, 12, 14 tahun. Ustaz, kenapa saya buta? Saya teringin nak melihat dalam hidup saya. Saya jumpa adik kecil umur 9 tahun. Dia kata, Ustaz, kenapa saya tak ada kaki? Kenapa saya tak ada 12 kaki? Saya jumpa ada 3 orang adik kanser yang dia dah hujung-hujung nak doktor suruh mak ayah minta saya ziarah. Dia kata, Ustaz, kenapa Allah beri saya kanser? Saya banyak dengar ceramah Ustaz, tapi saya teringin nak dengar pada mulut Ustaz sendiri. Apa dosa saya yang Allah beri saya? Tuhan beri saya kanser, baru tingkatan 3 adik tu. Dah setahun paralyzed, tak boleh ni, dah tak boleh bergerak. Bayangkan, Ustaz, kenapa Allah buat macam ni pada saya? Dan saya beritahu pada mereka semua, dan siapa sahaja yang melalui ujian dalam dunia ini, semua yang terjadi dalam hidup ini benar-benar daripada hati saya. Dia tidak ada 10 jawapan, tak ada 9, tak ada 5 jawapan, tak ada 4 jawapan, tak ada 3 jawapan, tak ada 2, cuma satu. Semua yang terjadi dalam hidup kita kerana Tuhan sayang kita, kerana Allah sayang kita. Bila kita sedar yang Allah, Tuhan tu sayang kita, jadi apa segala musibah yang terjadi dalam dunia ni membuat kita faham ada perkara yang kita tak boleh faham. Apa di sebalik dinding kita nampak tak nampak, apa di sebalik belakang saya nampak sekarang sebab nampak dalam kamera saya. Jadi sebenarnya saya tak nampak. Kalau tak ada kamera ni, saya tak nampak belakang saya. Saya boleh nampak apa sebalik dinding belakang sana, tak nampak. Saya boleh nampak tak apa di sebalik tuan-puan melihat saya tak nampak. Saya boleh nampak profile picture Facebook tuan-puan yang komen-komen, yang tu je saya nampak. Ada yang tengok mungkin tak komen pun saya tak nampak. yang tengok tapi tak komen pun saya tak nampak. Nama semua saya tak nampak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa sahaja yang terjadi, semua dalam ilmu Allah. Untuk itu, kenapa kita tak berserah diri kita kepada Dia, kepada Allah, kepada Tuhan? Kenapa kita tak letak urusan kita benar-benar kepada Allah? Kenapa tak letak urusan kita kepada Dia? Umur saya sekarang 37 tahun. Masa saya kecil, saya tak pernah terfikir saya akan hidup sampai umur 37 tahun. Hari-hari saya fikir masa saya hidup, apalah kerja saya nanti kan? Saya Stasin, hello Ebit, you orang banyak tanda good ni. Terima kasih. Terima kasih juga Stasin. Stasin pun orang baik ni. Stasin, Askali, Idah, Abdul Qawi, Nur Aminah, Nur Azita, Inas, Ashraf, Samsul, Azlan. Ni selalu ambil gambar cantik ni. Yang untuk juga foto yang hebat ni. Muhammad Syazwan, Polen Lani, Siti Zahirah, Syahrudin, Ida Muda, Jamaah Husin. Jadi belajar melihat sesuatu ini, ada rahsia bahagia dalam hidup ini, sangka baik. Rahsia bahagia dalam hidup, bersangka baik. Saya selalu sebut bersangka baik dengan apa Muhammad Rahimi. Saya ada ipar pada Azrin, Masya Allah. Rahimi.
Azrin. Azrin orang kuat dah. Masya Allah. Zalina, Nurul Aini, Siti Habsyah, Kurasa, Suraya Hani, Asmawati, Rugayah. Jadi percaya, kita bersangka baik. Rahsia bahagia dalam hidup ini, kita banyak bersangka baik. Bersangka baik dengan apa sahaja yang terjadi dalam hidup kita, bersangka baik. Dan kemuncaknya kita bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersangka baik pada Allah. Kita bersangka baik dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, dan kita bersangka baik pada Allah SWT. Kita bersangka baik pada Allah. Sangkaan baik kita ni mengikut iman kita. Makin kuat iman, makin kuat sangkaan baik kita. Untuk tu kita kena bersangka baik pada Allah SWT. Makin kuat iman, makin kuat sangka baik kita kepada Allah. Ong Si Kiong, Aliza Talib, Fazilah, Isfazila, Azwa, Flash, Nurmala, Ali. Jadi kita kena banyak bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik pada Allah. Sangka baik pada Allah yang dialah Rabb kita, dialah Tuhan kita, dia yang menjadikan segala sesuatu, dia yang mengawal dunia dan akhirat, dia yang buat segala-galanya. Itu tuan-tuan sekalian, banyak bersangka baik pada Allah. Banyak sangka baik pada Allah. Jadi sangka baik, sangkaan ini mengikut iman kita. Untuk tu kita kena banyak bersangka baik. Jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk pada Allah. Sangka baik pada Allah SWT. Dia Maha Kuasa. Dia menjadikan segala sesuatu. Mas Ayu, Sarina, Bensari, Ayu Osman, Masya Allah, Suhaimi, Muhammad Syed, Nurliana, Zali Draman, Adib Rawi. Masya Allah. Jadi jangan bersangka buruk. Kalau saya fikir, Leni Marlina, bagaimana saya baru kehilangan anak putera saya 6 tahun, bagaimana hari hidup tenang Ustaz. Jadi Leni Marlina percaya semua ujian ni kerana kasih sayang Allah. Apa yang Puan Leni lalui ni tak senang, susah kan. Anak kita sayang. Saya ada anak demam, saya susah hati, sakit susah hati. Tapi yakinlah Leni Marlina, yang Tuhan uji kita dan hilang anak sangat sedih, pedih. Tapi percayalah kasih sayang Allah SWT. Dan saya doakan Leni Marlina dapat jumpa semula anak nanti dalam, saya doa dapat jumpa dalam syurga Firdaus. Untuk tuan-tuan sekalian, banyak bersangka baik pada Allah. Bersangka baik pada dia, yakin pada dia. Kita doa pada Allah SWT. Selalu baca, dan kita banyak bersangka baik, dan kita jaga solat, dan kita minta pada Allah SWT. Saya doakan tuan-tuan semua, Allah SWT mudahkan, Allah SWT kabulkan doa. Wabillahi taufiq hidayah. Saya ada ni tetamu ni, mudah Allah mudahkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.